Ramai jenis bahan getih lagu ni. Bila mak mati, dak ui balik gelang. Kalung, rata, hak pinjang dengan mak. Orang nak bagi saka. Dia kata, ni mak ui kaku. Kak Long kata. Biasa Kak Long je. Padahal lelek-lelek masa nak raya gitu mak kita nak pinjam rata mak sangat nak buat raya pula. Kita ada rata. Faham? Mak dia tak ambil kasar sekali semua. 13,000 tu. Bila mak mati dia kata mak ui ke dia rata tu. Ada banyak berlaku. Makan haram semayang tak terima sampai mati. Pasal apa? Pasal makan harta haram. Kita baca Fatihah perlahan, antara dengar dengan tak dengar, sah atau tidak semayang. Molek. Baca Fatihah ni rukun ke sunat dalam semayang? Rukun dia panggil rukun semayang. Rukun kauli. Ingat tu ingat rukun kauli. Kan tak ingat pula lagi bang si kapit sambal sepuku dah ingat pula. Faham? Rukun kauli. Rukun kauli dua kataan. Apa makna rukun, apa makna kauli? Tu mengaji. Ini dengar 8 tahun bodoh. Rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun artinya perkara yang kalau tak buat tidak sah ibadat dan dia duduk dalam ibadat tu. Apa makna kauli? Al-lafzu minas sauti. Dia berlapas daripada suara manusia. Jadi fahamlah, 4 rukun kauli dalam semayang wajib kena berbunyi. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, termasuk selawat dan memberi salam. Ini 4 atau 5 termasuk selawat, rukun kauli. Wajib berbunyi. Siapa dengar, siapa kecenering, tak. Mesti berbunyi di mulut, dengar di telinga sendiri saja. Al-isma' binafsi. Wajib. Tapi lari lalu. Kuat. Tak dengar separuh. Padahal kita baca dah. Maaf pada syarak. Jangan lawang lari pula. Buat gitu, lawang lari. Faham lagi? Biarnya lalu je lah. Jadi maknanya kalau kita baca dalam keadaan senyap, maka dengar. Okey? Tak dengar tak boleh. Fatihah ada berapa Fatihah ada berapa huruf? Fatihah berapa huruf? 6 huruf. Tu rukun negara. Faham lagi? Fatihah. Dia. Selendang hijau. Fatihah berapa huruf ada? Siapa boleh jawab? Selendang Aryani 3 lah boleh ni. Mahal 125 selah model baru. Tu tak? Tu boleh. Mari ngaji, mari tadi bodoh, balik cerdik. Mari gelak gambar, balik cerah. Nak? Mari tak tahu benda dah. Macam kura, balik jadi aling dah. Nak? Itu mari. Tekek tak kena. Tu tak? Agak lagi derma tu sunat je. Derma masjid, derma surah. Tak mau buat cerita. Dia. Tengok kecang kat kuliah muslimat. Huruf Fatihah ada berapa? 17. Tak apa, teka tak apa, salah. Tak apa, tak kena ketuk ketampi. Faham? Lagi ada yang nak teka. Tu kata ngaji. Kadang-kadang kita tazkirah aja 8 tahun. Tak ngaji. Ngaji ni kuliah. Belajar satu demi satu demi satu. Tazkirah ni peringatan kan? 156. Betul. Tengok. Orang lain pun bukan bodoh. Tak cerdik. 156 huruf. Jadi kalau satu huruf kita baca berapa pahala? Nabi kata satu huruf alif lam mim 3 huruf. 1 10. Alif lam mim 30. Kalau 156 1560 pahala paling kurang. Tak? Jadi awak kena bunyi 156 huruf. Daripada huruf B sampai huruf Nun. Berbismillah. Nun dhalin. Ada nun belakang. 156. Ingat tak? Bulan depan nak tanya.
Nah, tak boleh jawab, kena makan biskut cotek. Nah, 356 huruf. Kena dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Kalau gerak mulut aja tak boleh. Dengar baik-baik, ada 5 jenis bunyi volume tahap suara di dalam membaca Fatihah. Dengar ni. Ingat siapa mati. Yang pertama ialah afdal. Yang kedua harus. Yang ketiga makruh. Yang keempat haram. Yang kelima tidak sah. Mu nak ikut mana-mana, ikut anda. Kekuatan yang pertama afdal. Yang kedua harus. Yang ketiga makruh. Yang keempat haram. Yang kelima tidak sah. Mana afdal? Dengar di telinga kita seorang, perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam kita sembahyang perlahan. Afdal. Yang kedua harus. Bila harus? Orang sebelah boleh dengar. Orang kedua. Kita tengah, dia panggil orang kedua ni. Kanan kiri dia panggil orang kedua. Orang kedua boleh dengar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang sebelah dengar. Harus. Yang tiga makruh. Orang ketiga dengar. 1, 2, 3. Faham tak ni? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang ketiga dengar makruh. Yang keempat haram. Maliki yaumiddin. Tok Imam. Tok Imam. Apa gitu Tok Imam? Paling belakang Tok Imam. Tok Imam. Itu haram, mengganggu jamaah lain. Yang kelima tidak sah awak gerak bibir. Ni paling aman. Tidak sah. Faham lagi siapa suruh tak belajar? Kerana dia al-lafzu minasati tu kauli. Dia kena berlapah. Ramai tak? Dia panggil Fatihah ular sawa. Kenapa? Bodoh macam Mr. Bean. Faham lagi ya? Faham tak apa ya? Jangan buat pelik-pelik gitu. Saya hutang kereta, lepas tu sampai masa saya malas nak bayar. Pasal nak belanja lain, barak kan, minyak naik, GST lagi begitu begini, saya tak bayar lah. Jadi kalau saya mati, kira ke mana? Tengok atas terma, tengok atas syarat perjanjian kamu beli tadi. Kalau jenis majikan yang kata kalau berhutang ini sampai masa mati, maka dikira halal, susah. Ada benda yang kalau kita mati sekalipun, orang lain kena bayar. Jadi tengok terma. Faham? Dia tak sama hukum. Kadang dengan majikan ni tak ada pihak swasta, kadang majikan itu pihak bank, kadang majikan itu pihak mara dan sebagainya. Terma yang berlainan. Soalan seterusnya, saya sampai masjid lewat, imam masih berada rakaat pertama. Saya baru nak baca surah Fatihah tapi imam sudah rakaat. Adakah saya kena ikut imam rakaat atau habiskan surah Fatihah? Jawabnya, kalau kamu orang yang masbuk, tak payah lagi habiskan Fatihah. Tapi kalau orang yang muafiq, kena habiskan Fatihah. Walaupun kamu mari lewat. Nak tahu lewat masbuk ke muafiq, ialah lepas kamu takbiratul ihram. Kita masuk dah kira lewat awal pun kita takbir Allahu Akbar. Habis akbar tu dalam hati kita, aku ada tak masa baca Fatihah sebelum imam rakaat? Ada, pasal imam belum lagi baca surah. Maka hukumnya muafiq. Sekarang kalau imam rakaat tak ada rakaat, kena habis Fatihah baru boleh rakaat. Tapi kalau kita lepas takbir, kita imam dah baca surah pendek, inna a'tainakal kautsar, kita baru alhamdulillah, dah tak habis. Maka kita tahu kita tak ada habis. Nama kita masbuk mansubiqa minal imam, orang yang kena tinggal oleh itu imam. Masbuk. Jadi imam rakaat, farka'u, taklah kamu rakaat. Dapat rakaat.
Soalan seterusnya, kalau kita tinggal puasa 5 hari, kita ganti 6 hari, boleh ke? Boleh. Mu nak ganti 400 hari boleh. Kita tinggal 5 hari je, kita qada 6 hari, boleh ke tak? Boleh. Cuma hak qada mu jatuh 5 je dah. Faham? Hari yang ke-6 tak ada qada dah, jatuh solat puasa sunat. Faham lagi? Tak ada orang dia. Jadi puasa sunat. Puasa sunat kita boleh pahala ke boleh dosa? Boleh pahala. Soalan seterusnya, bagus dia ni, puasa 5 hari tinggal ganti 6. Cuma kalau dia mesurah RM1. Anak saya belajar 3 bulan di kolej. Borang janji kena bayar 8,000. Adakah dikira kami masih buta? Adakah masih daftar? Telah bayar pendaftarannya. Anak saya belajar 3 bulan saja. Di borang janjian kena bayar 8,000. Adakah dikira kami masih hutang? Sedangkan masih daftar telah bayar. Tak boleh nak jawab. Tak tahu umur dengan kolej tu gua ni. Tak boleh nak pukul locong. Jawab apa? Janjian dia gua ni. Janjian dia bayar belajar tu. Semesta tu katakan kena bayar banyak ni. Mu bagi sehari pun kena banyak ni juga. Mu dua belajar sampai habis pun kena bayar banyak ni juga. Jadi dikira berhutang. Ada yang dikira dengan bulan saja. Dia belajar 3 bulan, bayar 3 bulan. Belajar 4 bulan, bayar 4 bulan. Faham lagi? Cuma kadang-kadang sistem pengajian tinggi ini zalim. Bukan semua. Kadang-kadang hak tadika begitu, hak tutup tak ada tadika pun kena bayar yuran juga. Itu zalim. Kadang-kadang hak jenis bank ambil anak sekolah, nak berapa sebulan 200. Tulang ujung bulan tu 2 hari sekolah, 200 juga kena bayar. Faham? Itu zalim, kena pulang balik duit orang. Tapi bank sekolah pulang balik tau. Dok makan haram. Jauh pada agama, kira nak letak je duit orang. Banyak doktor. Kita pergi parking. Nak beli barang kan, nak beli kain atas pasar tu, kain jaket. Pasal nak raya ni, parking depan pasar payang. Pasal tahu dah orang ramai musim raya, kita buat banyak sikit, buat RM2 lah. Pasal apa, kalau sejam ni, rasa sejam lebih ni. Tahan lagi. Kita pubuh RM2 dalam metal parkingnya. Nampak tak? Kita naik tengok kedai tutup. Kedai tu tutup. Faham? Bila turun boleh cokeh pula RM2. Boleh tak cokeh pula pitiran tu? Tak ada, dah minit RM2 mampu lah tu. Lepas tu boleh tak tunggu orang mana ramai? Nak minta mulai, boleh tak? Tak layan dah. Tapi kita naik, nak duduk, nak ambil barang, bayar dah. Nak ambil barang je, nak ambil kain je, seminit je. Faham? Kita pubuh sama, tak ada ke posen. Faham lagi? Kita pun posen, sorry. Kita turun tu pasal orang, ada orang sakok kat tangga lambat sikit, habis metal, orang mari cek tak bayar, kena dia RM20. Faham lagi? Itu kezaliman dalam kehidupan. Kita lewat seminit je, RM25 kena bayar, RM10 dah kena bayar. Tapi kita lebih dalam ni boleh minta balik tak? Tak. Itu makna rakyat didulukan. Faham lagi? Bila kita bergaduh kecil dengan suami, lalu suami kata, pergi cari jantan lain lah, lebih baik dari aku, atau kita tidak sesuai, kalau tak puas hati, pergilah jabat agama. Adakah kata-kata ini suami tak sayang pada saya lagi? Sedangkan saya sebenarnya meluah perasaan dia pada dia kerana sikap dia pada saya. Baik, dia ada luah perasaan ke laki dia. Laki dia kata mungkin cari datang lain hak molek. Mungkin dia kata suami dia tak molek. Abang tak molek lah hari ni. Dari cari datang lain tak molek lagi. Ada tak laki gini? Ada lah. Tidak tanya. Atau dia kata kita tidak serasi, kita tidak sesuai, kita tidak matching. Atau dia kata pergi jabat qadi lah. Kalau nak cakap banyak orang, pergi jabat qadi. Apakah tanda ni? Wallahu a'lam. Tak boleh jawab kita. Pasal hati perut tak sama.
Muka sama utuh, hati lain-lain. Dia gitu. Ada kata-kata begini mungkin kadang-kadang dia sayang, kerana terlalu sayang dia keluar kataan gitu. Dan ada kerana memang tidak hilang mendah. Faham? Jadi jenis cakap gini ni sama, bini laki sama je. Ni oleh bini. Kita tegur oleh ada awak dah. Dia kata gini tak baik. Jangan kata ke jiran-jiran, biarlah. Nak gua ni. Kita dah abang seorang baik. Kita tak baik. Dia kata gitu pula. Tak boleh cakap dengan saya kasar gitu masuk neraka. Dah abang seorang masuk syurga. Dia kata gitu pula. Dia kata awak tak dengar ke orang ngajar. Tak boleh, tak molek buat perangai gini. Dah tak molek pun nikah dengan saya. Pula dah. Jadi rohok main lagu ni. Faham lagi? Jadi laki gini kok. Jangan. Tujuan perkahwinan litas kuno, supaya kamu aman damai berdua dengan pasangan kamu. Jadi banyak bersabar. Kata tu boleh, tapi kata yang maknanya membawa kesan nasihat di dalam hati. Ni pakai kerak lalu. Suami tegur, bini tegur je sikit. Laki dia dah tak suka, ijabat agama. Ia pakai kerak itu selalu. Ada tak mulut laki mulut uduh gini, jerkah ke bini, maki hamu ke bini. Salah siapa kalau gini? Salah isteri. Sebab masa dia nak nikah itu bukan pakai tikam. Macam tikam tak kan, siap tikam siap. Tak nampak nombor. Dia yang pilih laki gitu. Semua tanggung salah. Macam orang lelaki kat dia, tak laki bini saya tak anda masuk, gerak nenang. Tak boleh salah bini pun salah mu. Apa salah saya, dia tak anda masuk. Dah mu yang pilih. Ke apa pasal nikah dengan dia itu? Lalu munak dengan pandai masak. Apa mu nak cari apa pandai masak itu? Tahu tak? Orang yang tukar pilih itu salah. Kita dah dulu baik. Laki kita masih dia mari mitok kita baik. Memang nak mu. Bahkan yang lawak bekeng masuk rumah, Assalamualaikum. Masih mari rumah kita itu. Betul tak? Bila nikah 3-4 minggu je kepah tak muka kita. Yang maki hamu dia kata. Apa jadi gitu? Dah dulu nak temu. Tak apa siapa pun kalau nak kau orang, buat baik buat bodoh. Buat baik apa bodoh kan. Jangan percaya je mari rumah mu kena cek dia 6 bulan. Faham? Jangan tengok mari di rumah. Memang molek. Takkan yang mari kasar. Assalamualaikum. Batu baik anak aku nak tengok. Orang wi tak anak? Orang dah wi nak tambah beruk mana ni? Orang tu. Jangan nak. Semua hak jahat jadi baik belaka. Orang dah kapiah. Faham tak? Hak dia nak tu pakai nikah, pakai jibat labuh. Dia ambil gambar kat kitab. Dia pergi mau ustaz. Kitab banyak kan? Dekat kita muslimat bahalu tu. Kita hanya kitab padahal alif betul dah ingat laki. Janggut comel dah kata guru. Alif betul W. Alif betul W habis itu. Betul tak? Boleh laki bekeng terajang je kita sepak kita. Salah mu pilih. 6 bulan orang mari kita jangan tengok di rumah. Memang baik belaka. Kerja di mana, surah mana main, minum kedai kopi kedai mana, duk kalau main bola set-set mana. Cek belaka. Lalu jabat mana kerja. Jabat natang. Hagi jabat natang. Jabat Aiwang lah. Waktu tu duduk dengan jabat Aiwang, jabat natang. Faham lagi? Cek tanya ada nama Azmi bin Saleh kerja. Ada. Dia guana. Tak? Pengarah pun kata begini. Nampak tak? Dah ada masalah. Dia banyak masalah kalau hutang orang ada raya dah. Jadi kita dapat maklumat. Faham tak ke? Jangan tengok muka dia, jangan tengok WhatsApp dia atas. Molek belaka tu. Pasal calon suami kita kalau kasut pun kita pilih. Kena mucung tak kena tapak. Kena tapak tak kena mucung. Kena mucung dengan tapak kura kaki pula tak comel. Kena dah kura ada bunga cotek pula. Pakai butang tepi pula tak kena pula. Padahal nak butang ke? Laki nak buat sakatik. Tidur sebatang berak selubang. Dah mudah pilih. Boleh hak bodoh, hak lemah, hak terajang, hak maki hamu. Salah mu tahu tak? Dia kata molek akan piyah. Piyah luar tu dia jual 4 riyal. Baik hak nak hak baik. Biar tapi sudu pun. Faham tak? Biar tapi sudu pun.
Lepas duduk malu anjing tapi baik, cetik ke ni, muda dak maki supah kat orang. Tu kita nak. Ni tengok serban. Kawan tu berlakon kan. Nah, dia hati-hati. Pasal lelaki jahat lagu ni. Bini tu jenis manja sikit. Nah, kalau dapat suami yang manja juga, okey ya. Ni bini tu jenis manja. Suami tu jenis rima gila. Tak? Suami nak pergi Kuala Lumpur. Dah, tolak pukul 8 pagi. Nah, dia 8.30. Bini masih dah ni atas WhatsApp. Ada kakna dah bang. Betul tak? Jenis ambil kritik cara. Betul tak? Laki kata Allah, baru setengah jam. Tanya dah lagi dua ni. Duduk diam tak boleh ke pada? Nengung tu bini kena. Faham lagi? Dalam 2 jam siapa ada lagi dia? Siapa ada lagi dia? 2 jam takkan siapa lagi tak? Tapi dah bini bahasa manja. Dah WhatsApp siapa ada lagi dia? Kau lupa. Siapa tu? 2 jam baru. Mamang tak apa lagi. Mahal lagi. Ada saja bini kena. Jadi mulut jahat laki tu. Dia tak pandai nak layan bini. Betul tak? Dah siapa dah kita siapa dah nak tanya pula. Siapa dah ni dah ni kat kopak dah. Siapa dah lah takkan dah apa-apa. Boleh 5 jam tak apa lagi. Pula dah. Rohak tak boleh kalau gitu. Rohak. Tengah malam karang pula atau pula WhatsApp nak. Abang rindu tak saya. Rindu tuk mu anak 3-4 ekor dah. Lagi. Rohak dah rohak main lagu tu. Salah siapa? Salah mu apa buat? Mu pilih hak bodoh gitu buat laki. Faham tak? Pilih hak betul-betul. Deh. Tak anda nak layan bini langsung. Soalan seterusnya. Saya ada anak umur 22 tahun. Ni baca dah. Perangai anak saya molek. Kadang-kadang dia tak molek. Kadang-kadang dia panggil saya datang. Ada tak cara kita nak lembut hati anak kita? Dia gini, dia patutlah environment, persekitaran itu memberi kesan. Ikan molek lagu mana pun kalau kita tak ingat masuk dalam peti buruk pun. Faham lagi? Walaupun ikan mahal. Kat gigi ikan apa benda, ikan gerong ke apa, tak ingat bola peti. Cabut mata-mata. Gitulah anak kita. Berat mata lihat, berat lagi bahu memikul. Lepas tu kalau tengok anak orang tak molek, kita tolong doakan. Jangan kita nak kondeng dia. Pasal anak barang payah. Nak akhir zaman ini. Anak kita dia seorang. Suruh. Hak kita suruh dia tak buat. Hak kita larang dia buat. Anak sebelah tu ada seorang keras kepala. Kalau kita tegur balik pukul 12, kita kata pukul 12 tak boleh balik lebih ke 12. Dia balik 12 pukul 1. Katakan tak boleh balik lebih pada pukul 12. Tidak awal senyap esok balik pukul 3. Dia pesan gitu. Kalau balik pukul 3, kita kata apa balik pukul 3 kan satu dari pukul 12. Lusa tak balik tu, tidur terus mau kawan. Kena buat gua ni. Kecek. Jadi jangan berhenti. Teruskan kita. Kalau kita belum kerah, kita kena kerah. Kalau kita kerah dah jadi gitu, kena gostar balik jadi lembek semula. Itu saja. Dan doa jangan tinggal. Paling baik ibunya, kerana mak mulut paling masing. Kata Imam Qurtubi, baca surah Yasin ikut niat hajat kita. Mak baca surah Yasin, tiup dia air, niat dah melembutkan perangai anak-anak ni, hati anak-anak. Habis khotam baca 20 minit, tiup pada air, minum ke anak. Okey, buat setiap malam Jumaat. Biar 8 tahun dah pun buat pun. Sampai masa Tuhan makbul. Soalan seterusnya. Saya menazar, sekiranya suami saya tukar kerja, saya nazar nak cari seekor kambing lah, nak biar orang kampung makan. Sekarang saya tak cukup keuangan untuk tunaikan nazar. Buatnya kira gini, kalau kita nazar, kalau suami aku boleh tukar balik ke Terengganu, aku nak melai kambing makan ke orang kampung, tiba-tiba bolehlah tukar. Wajib tak tunai nazar? Wajib, tapi tidak ada, maka tidak berdosa tangguh. Dia jadi zimah, jadi tanggungan kita. Bila siapa waktu kita dapat belanja, katakan sebulan depan kita boleh beri.
500 riyal cukup dah, kambing kenyek cakap. Maka tak boleh belanja dah beri. Kena beli kambing tadi secepat mungkin pergi makan ke orang kampung. Jangan tangguh-tangguh. Tiba-tiba kita beli kapek baru pula, berdosa. Tak boleh beli TV baru, tak boleh beli apa dah. Pasal awak berhutang nazar. Yang boleh beli makanan keperluan harian saja. Boleh tak kita nampak tanda amalan kita diterima Allah? Nak nampak direct bulat-bulat, Allah Maha mengetahui. Tapi tanda-tanda lah, tanda-tanda. Bila nampak gelap, tanda-tanda nak hujan, bukan garanti. Nak oleh gelap gugur, dah hujan setitik. Faham tak lagi? Jadi kita makin buat ibadat, kita rasa dekat dengan Allah. Kita makin jauh melakukan perkara dosa. Kita rasa ringan, kita tubuh badan kita melakukan ibadat. Kita rasa lapang dada kita sekarang. Itu tanda-tanda dia.